Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita belajar part yang paling best dalam 5 checkpoint mencapai MDRT. Ya. Pertama, kita dah belajar checkpoint yang pertama, kita mesti buat 50,000 annualized premium. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita dah capai yang pertama tadi, kita move on kepada checkpoint yang kedua, 100,000 ANP, checkpoint yang kedua, ya. Kemudian kita dah ada keyakinan, kita dah bertambah knowledge, bertambah kita punya skill, ya. Kita move to the next level, ya. Maka kita pergi checkpoint yang ketiga, iaitu 200,000 ANP, ya. Jadi hari ini kita akan pergi kepada checkpoint yang paling menarik sekali, iaitu kita nak capai 400,000 ANP bulan yang keempat, ya. Jadi idea dia bergantung kepada kita punya niat. Kali ini kita punya niat kita adalah checkpoint yang keempat, kita sungguh-sungguh minta Allah bantu kita supaya kita boleh bantu educate usahawan untuk menjadi jutawan yang budiman. Saya ulang balik, ya. Kita tidak ada kekuatan, kita minta Tuhan bantu kita, ya. Beri kekuatan kepada kita, beri keikhlasan kepada kita, beri idea kepada kita supaya kita boleh bantu ramai-ramai usahawan-usahawan agar menjadi jutawan yang budiman, ya. Okey, idea dia adalah kita simpan RM100 satu hari, ya. Dalam masa 15-20 tahun dia akan dapat insya-Allah sekitar 1 juta, kalau kurang pun kurang sikit, kalau lebih pun lebih sedikit, tapi plus minus 1 million. Okey. Alhamdulillah, dengan beberapa tahun usaha kita ke seluruh negara berjumpa dengan usahawan-usahawan, hari ini Khalifah Abdul Jalil telah pun dapat membantu sekitar 3,000 ke 4,000 orang usahawan-usahawan yang sedang menunggu bakal menjadi jutawan yang budiman dalam masa 15 ke 20 tahun insya-Allah. Topik ini kita ada sedikit tambahan, ya. Saya panggil sebagai what is the purpose behind the purpose of this vision and mission. Apa yang motivasi utama kita? Kenapa kita nak lahirkan usahawan-usahawan menjadi jutawan yang budiman? Jadi pertama, kalau kita lihat sirah, ya, 7 daripada 10 sahabat-sahabat Rasulullah yang dijamin syurga, mereka ini adalah jutawan-jutawan yang budiman. Sayyidina Abu Bakar contohnya adalah peniaga emas yang tersohor di zamannya, ya. Sayyidina Utsman contohnya ternyata lebih kaya, ya, lebih kaya daripada Abdul Rahman bin Auf. Begitu juga dengan Abdul Rahman bin Auf, kalau dia datang ke kota Madinah membawa barangan-barangannya, maka hentakan kaki kuda dan debunya itu digambarkan seperti ada peperangan akan berlaku di Madinah. Begitulah hebatnya kekayaan dan juga kejayaan sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian yang ini mahal, ya. Tok Guru saya yang mulia Ustaz Nafi bin Haji Ahmad sekarang disambung oleh Tuan Haji Ma'radi bin Haji Hanafi pernah tanya satu soalan seni. Dia kata ayat sapu jagat, ya, ayat yang kita biasa banyak, yang kita selalu baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ustaz Nafi tanya, ada berapa dia punya perkataan dia? Dia kata kalau nak kira lambatlah, ada terus bagi jawapan. Ya, tapi dia kata yang ni mahal, dia kata. Jawapan dia, ayat tadi tu ada 50 perkataan. Dia nak bagi tahu kita kena 50-50. Dunia kita nak berjaya, akhirat pun kita nak berjaya. Yang ni mahal. Pegang betul-betul. Jadi ayat tadi telah menggambarkan kepada kita, kita kena ausa Tuhan, kena seimbang. Dunia pun kena berjaya, sebab tu dia hantar kita ke dalam dunia. Dan kita akhirat pun kita kena berjaya. Ya, itu yang kedua, the purpose behind the purpose. Kemudian yang ketiga, ada satu hadis Nabi yang menyarankan kepada kita, diberitahu bahawa mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah.
kita hendaklah menjadi mukmin yang kuat. Ya, kita hendaklah menjadi orang yang kuat dan boleh menguatkan perjuangan agama. Ya. Kerana yang terakhir, ini ada satu peristiwa yang berlaku semasa saya bersama dengan Yang Mulia Guru saya, Tuan Haji Ma'radi bin Haji Hanafi, ketika kita bersama-sama dalam satu program umrah. Ya. Jadi ketika kita duduk dalam kumpulan yang agak kecil, itu mungkin ada 10-15 orang, ya, di Mekah ataupun di Madinah pada waktu itu. Maka dia pun, Yang Mulia Guru saya berkata, dia kata, hendaklah ada di antara kita orang yang berjaya dan kaya seperti Abdul Rahman bin Auf, ya, yang kaya dan berjaya dan membantu kepada perjuangan agama. Dia koma dekat sana dan dia sambung. Ni dia kata, dia tunjuk kat saya. Ni dia kata, Syekh Abdul Jalil, saya doa menjadi orang yang kaya, jutawan yang budiman, kaya dan berjaya, membantu kepada perjuangan agama. Jadi pada masa itu spontan saja, maka saya pun bagi tahu Yang Mulia Guru Utama Abang Mat, saya terima doa Abang Mat, cuma saya minta sedikit tambahan. Ya, jadikanlah saya orang yang kaya dan berjaya dengan membantu ramai-ramai lagi sahabat-sahabat kita menjadi kaya dan berjaya, sama-sama kita menolong perjuangan agama. Maka Yang Mulia Guru saya kata, amin ya rabbal alamin. Jadi ini adalah the purpose behind the purpose, kenapa kita promote this idea. Kerana kita nak meramaikan orang-orang yang berniaga ini supaya menyimpan, dan dia akan menjadi jutawan yang budiman, yang boleh membuat pembangunan dan membantu kepada perjuangan agama. Ya, bayangkan, ya, 3,000 4,000 orang dalam masa 15-20 tahun lagi, mereka ini ada 1 juta, 2 juta, 5 juta dalam akaun mereka. Dan katakanlah 10% daripada mereka, 30-40 orang, ya, mewakafkan masjid, surau, mewakafkan derma, bantu anak yatim, pusat-pusat pengajian, perjuangan yang dibawa oleh Yang Mulia Guru Utama, pengajian-pengajian pondok dan sebagainya. Mereka ni yang membantu, mereka ni yang akan menguatkan ekonomi ummah pada masa itu. Inilah perjuangan yang kita bawa, iaitu untuk melahirkan generasi jutawan yang budiman. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah perkenankan niat kita dan bantu kita untuk menjayakan matlamat tersebut. Maka sambung kepada idea yang keempat ini, checkpoint yang keempat, ideanya adalah kita minta, ya, kita minta usahawan-usahawan ni menyimpan, ya. Sebab saya bagi lagi bonus pada kelas ini, kita cuma ada 4 cara saja jadi jutawan, 4 cara saja. Jadi kelas ini kita bagi special, kita bagi lebih input. Robert Kiyosaki dalam kajian dia, bagaimana dalam dunia ni orang berjaya, cuma ada 4 cara saja. Yang pertama, ya, dia born rich. Ya, dia lahir sebagai orang kaya. Dia lahir saja tengok bapa dia, contoh, bapa dia Tan Sri Azman Hashim, contoh, ya, maka dia jadi billionaire. Maka Nina Tan Sri Azman menjadi billionaire, alhamdulillah. Yang kedua, dia kata untuk jadi kaya kita kena marry rich. Ini contoh, untunglah Noh Hujan contohnya, dia kahwin dengan Miss Nina. Bila dia kahwin dengan anak orang kaya atau berkahwin dengan orang kaya, dia pun tumpang jadi kaya sama. Ya, itu yang kedua. Jadi ini berita baik, siapa yang belum kahwin, carilah orang kaya yang baik kalau nak jadi kaya. Ini tak masuk lagi orang yang nak kahwin lagi, ni tak masuk, ya. Okey, yang ketiga, selain daripada born rich dan juga marry rich, ada satu lagi cara boleh jadi kaya. Yang ini special, tak semua orang ada. Orang itu yang jadi kaya kerana dia ada special talent yang dipanggil sebagai you must have the good sense of timing. Ya, you kena ada satu insting, you tahu saham mana nak beli, pada harga berapa dan bila nak jual. Ya, you kena tahu tanah dekat mana nak beli, bila akan naik dan bila nak jual, bila nak dapatkan keuntungan. Sekiranya kita ada kualiti yang ketiga ni, the good sense of timing, kita juga boleh jadi jutawan. Ya, ramai yang jadi jutawan kerana dia ada good sense of timing. Ya. Kemudian Robert Kiyosaki menyimpulkan, dia bagi tahu, I'm not sure, dia kata, I don't know, dia kata, whether you can be number 1,
born rich, or you can be number 2, marry rich, or number 3, you have the good sense of timing. Dia kata, but one thing for sure, dia kata, satu perkara yang pasti, ya, anda dan saya, kita sama-sama boleh jadi jutawan dengan cara yang keempat. Cara yang keempat adalah you must have systematic, ya, systematic, ya, and consistent saving. Saya ulang sekali lagi. You must have consistent and systematic saving. Systematic and consistent saving. Maknanya simpanan kita tu mesti systematic, ya. Ada pulangan yang bagus, ada jaminan capital takkan hilang. Kemudian mesti konsisten, ya. 101 hari, 201 hari kita punya simpanan, tapi kita konsisten. Over long term dia akan compounding. Dia akan dapat jumlah yang mencukupi untuk kita dapat minimum of 1 million. Jadi dengan idea yang keempat ni, maka kita di Khalifah Abdul Jalil kita throw this idea, ya. Saya tak pastilah sama ada you boleh kahwin orang kaya ke, jadi anak orang kaya ke, you ada good sense of timing. Tetapi kita di Khalifah Abdul Jalil bantu anda dengan yang keempat. Kita ada satu idea, you simpan RM100 satu hari, konsisten dan systematic. Kita ada sistem dia, ada cara dia. You akan dapat 1 million plus minus, ya. Mungkin 900,000, mungkin 1.1, 1.2 million, ikut kepada umur orang yang menyimpan. Tapi apa yang kita nak bagi tahu, anda dan saya, kita sama-sama boleh jadi jutawan dengan cara yang keempat, iaitu you must have a systematic and consistent saving. Jadi balik kepada yang tadi, sekiranya kita dapat membantu, ya, usahawan-usahawan kita simpan RM100, ia akan jadi jutawan dalam masa 15-20 tahun. Kita hanya perlu bantu 3 saja usahawan. Ingat balik kita punya the purpose behind the purpose, membina generasi jutawan yang budiman, yang besok boleh membuat banyak fastabiqul khairat. Mereka akan berebut-rebut membuat kebajikan demi perjuangan agama. Jadi kita bantu 3 orang 1 minggu, 4 orang 1 bulan, 4 minggu 1 bulan, 12 orang 1 bulan. 12 orang 1 bulan kali dengan RM100 satu hari bersamaan dengan 3,000 sebulan, ya, 36,000 satu tahun, maka kita akan dapat checkpoint yang keempat, 432,000. Alhamdulillah, kita dah habis checkpoint yang keempat. Saya ulang sekali lagi, bukan matlamat kita untuk mengejar checkpoint itu semata-mata untuk kita, ya. Cuma ini stepnya saja. Yang lebih penting adalah nawaitu kita, ikhlaskan hati kita, benar-benar nak membantu usahawan yang kita kenal agar mereka ada simpanan yang sistematik dan konsisten. Maka insya-Allah kita telah membina generasi yang kuat dengan melahirkan jutawan-jutawan yang budiman, ya. Sekian untuk kali ini, ya, checkpoint yang keempat. Nanti kita akan habiskan dengan checkpoint yang kelima. Kita akan mencapai $1 million round table. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.